Tak ada. Semua okey. So, chapter candlestick ni sebenarnya dia agak panjang. Okay. So, saya cuba kompreskan dia lah sebanyak yang saya boleh. Okay, saya cuba kompreskan sebanyak yang saya boleh dan kita tengok berapa banyak yang kita boleh habiskan lah. Okay. So, candle ni dia terbahagi kepada dua jenis bentuk saja. Okay. Bull candle, bear candle. Simple as that. Okay, so sebelum kita belajar candle ni sebenarnya kita kena belajar line chart dahululah. Sebab candle ni dikompres daripada bentuk line chart. Okay. So, contohnya, let's say kita ambil bull candle ni. Okay. Candle tu bermula dari sini. Okay, mula kat sini ni. So, dia akan turun ke low. Okay, dari low dia akan naik ke high. High dia akan berhenti kat close. Okay, so ini pergerakan ni bersamaan dengan bentuk candle kat sini. So, kalau let's say bearish candle, kita akan mula dari open, pergi ke high, low, dan berhenti di close. Okay, so nampak? Ini perbezaan pergerakan dia lah. Okay, so kenapa kita panggil bull candle dan bear candle? Disebabkan oleh movement bullish tu lagi banyak berbanding dengan bearish. Ya? Dan di sini movement bear dia lagi banyak berbanding movement bull. So, kita akan bagi bullish candle dan bearish candle. Okay, so setiap candle punya bentuk tu dia ada story dia tersendiri. So, kamu kena, setiap kali candle tu siap, kamu kena tahu story dia. Kenapa shadownya banyak gitu? Kenapa body dia besar gini? So, setiap bentuk kamu akan nampak di mana apa yang mungkin berlaku selepas itu. So, contoh kat sini, apabila body lagi banyak, body lagi besar daripada shadow, bermaksud buyer tu lagi ramai berbanding dengan seller. Bermaksud candle seterusnya ada chance buat market masih buy mode, buy bullish lagi. Okay, itu maksud dia lah. Okay, so body dekat candle ni dia ada dua jenis body yang selalu kita akan nampak lah, dua jenis. Okay, so kadang-kadang kita akan nampak body yang kecil, kadang-kadang kita akan nampak body yang besar. Okay, so apabila body yang kecil ni bermaksud pada masa tersebut trader tak ramai lah, maknanya market bergerak tak begitu banyak. Okay, so kalau macam tadi dia naik, dia turun, naik, turun sikit. Itu je movement dia. Okay, so tak banyak. So kalau let's say yang ini, movement dia akan banyak sikit. Macam tu. Okay, so ni momentum dia sikit je. Tapi ni momentum dia besar. So, kita tahu kalau candle tu kecil, bermaksud pada masa tersebut, trader tengah tidak ramai. Okay, buyer tak ramai, seller pun tak ramai. Tapi kalau bila candle tu besar, okay, so maksudnya pada masa tu, buyer tengah ramai. Okay, tu maksud dia lah. Okay, so kadang-kadang kita akan nampak shadow. Okay, kita panggil ni sebagai shadow kat candle tu. So, apakah function shadow tersebut? So, shadow ni sebenarnya adalah signal ataupun hint. Mungkin kejap lagi ada perubahan dari segi trend kepada market tu lah. Okay. So, kalau contohnya kat sini, open kat situ, dia naik, turun jauh, naik balik. Okay, so kat sini kita nampak seller datang, lepas tu buyer datang ramai. So, kalau kat sini, dia turun, naik, turun. Okay, so nampak buyer dan seller dia ramai pada masa tersebut. So, ada kemungkinan mungkin ada shift of movement lah. Ada perubahan movement di mana sini akan bagi hint untuk market reverse. Okay, so selalu kita akan selalu monitor shadow dekat market. Contoh lah, saya ambil contoh. Okay, let's say simple je. Saya ambil euro. Okay. So, setiap kali ada shadow tu, selalunya shadow tu dia akan menjadikan hint untuk reverse di penghujung trend. Macam ni lah contohnya. Okay. Nampak? Okay, market tengah naik, lepas tu keluar shadow. So, dia ada chance untuk turun balik market tu. Okay. So, shadow tu dia kena berada di penghujung trend lah. Maksud,
penghabisan trend tu, okay, macam ni lah. Penghabisan trend, tiba-tiba ada shadow keluar. So, ada chance market kan reverse. Okay, so sama kat sini, shadow. So, market kena naik, shadow keluar, okay, ada reversal. Okay, so ini antara hint yang kita selalu gunakan lah apabila kita nak detect apa yang tengah berlaku. Okay, so kalau macam ni tak cantik. Market tengah menaik, shadow berada di bawah. Ini kita tak nak. Kita nak apabila market menaik, shadow berada di atas. Sebab kita tahu market dah nak turun. Okay, so kalau shadow di bawah tak ada apa-apa maksud lah. So tak payah tengok, tak valid. Okay, kalau macam ni contoh. Okay, market tengah menaik, shadow ke atas, maka market tu akan turun. Okay, simple. Guna tu je pakai sebagai hint. So, tengok tak kisah time frame mana, tapi lagi bagus, lagi besar time frame tu lagi bagus lah. Okay. Alright, so sini kita nak bercerita sedikit berkenaan tentang beberapa jenis candlestick. Okay, so candlestick ini bukan untuk reversal punya dahulu, ni hanya candlestick biasa sajalah. Okay, so antara contohnya kat sini adalah spinning top. Okay, so spinning top ni kita panggil sebagai, maksud spinning top ni adalah gasing. Bermaksud dia tak tahu nak pergi ke mana, dia hanya berpusing kat satu tempat saja. Maksud kat sini, buyer dan seller sama ramai. Kena ingat tu kalau bila kamu jumpa spinning top ni, bermaksud kat sini buyer dan seller tengah sama ramai lah. Maksud market tak tahu nak pergi mana, dia menjadi indecision. Buyer 10 orang, seller 10 orang. Kat situ je sideways lah. Okay, tetapi jika kamu nampak spinning top di penghujung market, maknanya market tengah menaik, tiba-tiba kamu nampak spinning top. Okay, ada chance market kan reverse. So tak kisah kamu nampak yang warna hijau ke, warna merah ke, tak ada masalah. Yang penting dia berada di penghujung trend. Market tengah naik, tiba cross spinning top. So ada chance market tu akan turun. So sama juga kalau market tengah menurun, cross spinning top, ada chance market menaik. Okay. So seterusnya adalah Marubozu. So Marubozu ni dia berbeza sikit. Okay, badan dia besar. Maksud bahagian body dia penuh lah. Shadow dia kadang-kadang bagi sikit saja keluar atas bawah. Tu kadang-kadang langsung tak ada shadow. Okay. So dekat sini bermaksud majority market. Maksudnya kat sini semua orang tengah buy. So kat sini semua orang tengah sell. Pada masa ni lah, at this moment. Okay, so semua orang tengah buy, semua orang tengah sell. Okay, so tapi kat sini banyak orang yang dia salah gunakan Marubozu ni, di mana jika ada Marubozu, dia beranggap next candle tu boleh sambung lagi Marubozu dia. Okay. So itu tidak benar. Tak semua masa, tak semua keadaan menunjuk macam tu lah. Kadang-kadang saja jadi, kadang-kadang tak jadi. Okay, so kena berjaga-jaga. Bermaksud kalau kamu nampak Marubozu tu dah siap, tidak bermaksud next candle tu akan ikut dia naik lagi. Okay, itu maksud dia. Alright, so seterusnya ni adalah doji pula. So doji ni dia macam spinning top tadi. Okay, lebih kurang macam spinning top sebab dia pun adalah indecision. Dia tak tahu mana market nak pergi sebab dia sama je. Market naik, market turun. Naik, turun. Turun, naik. Benda sama. Okay. Lebih lagi teruk lah berbanding dengan spinning top tadi. Spinning top tu tadi dia masih ada body. Dia masih ada body. So kalau kat sini dia tak ada body langsung. Maksud open dan close dia adalah pada harga yang sama. Maksud yang kat sini market lagi nipis, lagi tak ada orang. Okay. So kalau macam spinning top tadi mungkin 10 buy 10 sell. Kat sini 2 buy 2 sell lah. Lagi teruk lah. Okay. So selalunya doji ni kita akan selalunya jumpa di awal market ataupun hujung market. Okay. Di mana market masih awal lagi untuk buyer trader masuk ataupun dah pada penghujung market, pada penghujung hari. Okay, dan mungkin atau juga kita akan nampak di penghujung trend macam
spinning top tadi. Market turun, keluar doji, okay, market boleh naik balik. Market naik, keluar doji, market turun balik. Okay, so perkara macam ni pun ada lagi. Okay, so kita boleh perhatikanlah nanti kalau jumpa. Let's say saya cari contoh-contoh kalau jumpa. Tak ada sangat. Dia susah sikit nak jumpa. Tapi kalau jumpa dia selalu macam ni lah. Okay. Tapi dia pun tak ada doji juga, dia ada body. Okay, so macam ni. Okay, dia akan berada di penghujung trend tersebut. Okay, macam ni. Okay, market turun, keluar doji, market naik balik. Ni cantik. Sini. Okay, market naik, keluar doji, market turun. Dia reversal. Sini keluar siap 3 lagi. Macam ni. Market dah naik, keluar 3, dia turun. Okay, so contoh lagi satu kat sini. Okay, so dia akan base pada keadaan lah. So for function dia sama je macam spinning top tadi. Keluar spinning top, keluar doji, pada penghujung market, ada chance market tu akan reverse. Okay, setakat ni ada soalan tak? Tak ada, semua okay. Semua steady lagi. Okay, so ini tadi yang saya cakapkan, di mana selepas Marubozu tidak semestinya akan keluar lagi satu Marubozu. Kadang-kadang dia keluar doji. Okay, so bila keluar, selalunya dia akan keluar doji. Ada chance lagi tinggi akan keluar doji. So bila Marubozu doji, dia akan turun balik Marubozu ke bawah. Warna merah. Okay, so kalau macam ni, Marubozu merah doji, dan dia akan keluar balik Marubozu hijau. Okay, so chances yang ini berlaku lagi tinggi daripada Marubozu keluar Marubozu lagi. So berjaga-jaga semasa trading. Kalau trade menggunakan candlestick, digalakkan guna sekurang-kurangnya 3. Okay, 3 candle lah. Tunggu 3 candle dan baru kamu buat keputusan. Baru nampak lah. Okay, so sekarang ni kita masuk single pattern pula. So single pattern ni masuk menggunakan satu candle tu saja kamu dah boleh tahu ada reversal sekejap lagi. Okay. So reversal pattern pertama, reversal pattern single ni kita ada 4 candle yang kita kena tahu. Okay, so yang dua yang pertama ni adalah hammer dengan hanging man. Okay, dua yang pertama ni hammer dengan hanging man. So selalunya kita akan jumpa hammer di penghujung downtrend. Hint dia adalah shadow ni lah, shadow dia akan ke bawah. So lepas tu dia akan menaik. So sama juga kat sini, dia naik, lepas tu shadow dia ke bawah, dia akan menurun. Okay, so selalunya kita akan jumpa ni berada di support resistance. So ni akan berada di support. Hanging man akan berada di resistance. Okay, so apa yang kamu maknanya? Bila kamu tunggu dia naik, dia cecah resistance kamu, kamu tunggu pattern candle seperti ini muncul. So bila muncul ni pattern ni, kamu dah ada chance di mana market tu boleh turun. So boleh sell ke situ. Okay, so sama juga dengan inverted hammer dan shooting star. Sama saja. Okay, cuma body shadow dia hanya berbeza. So masih berada di kawasan support atau resistance. Okay, market turun, candle muncul, market reverse balik. Market menaik, candle muncul, market reverse. Okay, so sebab hari tu kita belajar support resistance. Maksud kita dah tahu, okay, dekat resistance kita ni, kita nak sell, dekat support kita nak buy. Tapi bila nak masuk? So bila nak masuk tu adalah apabila market tu dah turun, dah cecah, keluar pattern reversal, maka pada masa tersebut kita dah boleh entry. Itu maksud dia. Okay, so seterusnya adalah dual candle. Okay, bermaksud menggunakan kamu kena tunggu 2 biji candle siap, baru pattern tu akan keluar. Okay, so antara pattern yang paling popular sekali adalah engulfing lah. Okay,
So sama je macam tadi. Di bahagian support, di bahagian resistance lah. Okay, so maksud engulfing tu adalah dia memakan. Okay, masuk kat sini, candle bull ni dia memakan candle bear tersebut. Dia menjadi lebih besar lah. So maka market tu akan reverse. Sama juga macam ni, market menaik, candle bull tu makin kecil. So tiba-tiba lepas tu candle merah tu besar. Lagi besar daripada candle hijau di sebelumnya. So maka ada chance market akan reverse. Okay. So engulfing ni antara yang paling popular sekali lah. Pattern reversal yang paling popular, yang senang nak ingat dan senang nak detect. Okay, so seterusnya tweezer. Okay, so tweezer ni dia ikut nasib. Selalunya susah sedikit nak jumpa jenis yang perfect. Sebab perfect dia banyak syarat. Syarat dia adalah body dia kena sama size dan shadow dia akan ada shadow sekali. So perfect punya susah nak jumpa. Kadang-kadang shadow tiba-tiba terkeluar ke atas. Kadang-kadang shadow satu tu lagi panjang. So dia takkan jadi perfect. Okay, kadang body tu tak sama size. Okay, so untuk mencari tweezer top dan tweezer bottom yang perfect sangat-sangatlah susah. Okay, tapi apa yang kita boleh lakukan ialah just fokus kepada bentuk dia saja. Candle dia maksud bila dia turun, candle merah dan kemudian candle hijau yang lebih kurang sama size. Lebih kurang. Kemudian ada chance market tu akan reverse. Sama juga untuk tweezer top lah. Market menaik, candle bull keluar dulu, kemudian candle bear keluar, di mana kita nampak size dia lebih kurang sama. So ada chance market tu akan turun. Okay. Bonus adalah base pada candle, shadow dia. Ingat macam tadi saya cakap shadow Okay, so bila market menurun, shadow dia ke bawah, maka ada chance market tu boleh menaik. So sama kat sini. Market menaik, shadow ke atas. So lagi kuat chances market tu ada reversal ke bawah. Itu maksud dia lah. Okay. So seterusnya adalah triple pula. 3 candle. 3 candle. So macam tadi saya cakap, kalau nak trade menggunakan reversal, sebagus-bagusnya tunggu sampai 3 candle lah. Untuk lagi selamat. Okay. So di sini kita ada morning star dan evening star. Sama juga kita akan tunggu di bahagian support dan di bahagian resistance. Market turun, keluar Marubozu, dah excited. Boleh sell ni. Tiba-tiba keluar doji. Jangan sell dulu. Okay, lepas tu keluar balik Marubozu. Okay, so ada chance kita akan lebih kepada buy sebab kita dah tahu market tu akan naik balik. Sama juga masa reversal lah. Market menaik, keluar Marubozu. Pula keluar doji, betul memang betul-betul ngam-ngam dekat kita punya resistance. So, lagi senang kita tunggu Marubozu ke bawah, kemudian kita sell sahaja. Lagi selamat. Okay. Yang ini saya skipkan dahulu. Kita masuk dekat yang seterusnya lah. So, yang ini dia lebih kurang macam engulfing tadi. Okay. Macam engulfing, cuma yang ini dia tidak cukup kuat nak melawan bear candle. So, apa yang dia buat? Dia tunggu backup. Dia jadi dua. Dua ni lagi besar daripada yang satu tu. Sama juga kat sini. Okay. Dua ni bila gabung lagi besar daripada yang lagi satu. So dia memakan candle yang sebelumnya, tapi dia kena tunggu backup. Okay, dia tunggu backup. Okay, so maksudnya kamu kena tunggu candle tu siap, baru sell. Okay, so sama juga kat sini lah. Turun, kamu nampak 3 ni keluar. Okay, batu baru boleh buy. Okay. Tak apa bang, masuk je dulu. Masuk je dulu. Tak ada masalah. Semangat bang, balik office terus buka laptop, terus buka webinar. Okay, so yang ini kita last kali ni, yang ini dia berbeza sedikit lah. Dia bukannya reversal, tetapi dia lebih kepada continuous ataupun penyambung. Dia sambung. Okay, masuk dekat sini. Sini adalah kamu punya support. Okay, dan sini adalah kamu punya resistance. Di mana kamu dah tahu, okay,
ada bullish engulfing, so dah boleh buy. So bila keluar pattern ni, bila pattern ni dah keluar kat sini, maksud kamu punya holding power tu lagi jauh lah. Boleh bertahan lagi lama. So sama juga kat sini. Okay, ni dah keluar engulfing, dah boleh sell. Tapi bila keluar patternnya, maknanya kamu boleh hold lagi jauh. Instead of kamu ambil 20 pip, 30 pip, mungkin kamu boleh hold 60 pip ke ataupun 70 pip. Lebih jauh lah. Okay. So pattern dia simple je. Kamu akan nampak dia 3 candle yang sama. Cuma body dia berbeza lah. Size body dia berbeza. Okay, so small, medium, large. Saya selalu tengok macam tu, senang. Okay, kecil, sederhana, besar. Okay, kena ikut turutan tau. Dia kena start kecil, dia akan keluar sederhana, kemudian keluar besar. Sebab bermaksud kat sini, buyer makin ramai. Itu maksud dia. Sebab size dia penting. Buyer tu makin ramai. Orang membeli tu makin banyak. Mula satu orang beli, lepas tu 2 orang beli, lepas tu 3 orang beli. Untuk contoh. So, makin ramai buyer, so kita barulah betul yang market tu akan naik ataupun turun kat sini lah. Okay. So, dekat situ ada apa-apa soalan tak? Dari apa yang saya dah beritahu tadi tu, ada apa-apa soalan? Tak ada, semua faham. Faham macam mana nak guna reverse, candlestick reversal pattern? Semua senyap ni bahaya juga kan. Tunjuk dekat chat. Okay, kejap. Saya ini chat. Live market lah. Live market senang. Okay, so kalau contoh let's say EU, right, market tengah menaik. Okay, so kita akan nak cari bahagian resistance lah. Kalau rasa nak guna kat sini pun boleh. Okay. Cuma sekarang ni kan pattern sell tu belum keluar lagi. So yang ni kita boleh biarkan dahulu. Saya cari yang lain. Sebab sekarang ni semua market tengah di tengah-tengah jalan. Belum penghujung lagi. Euro. Euro mungkin ada. USD juga. So, sini. Engulfing tak perlu tengok shadow. Pattern reversal pattern ni semua tak perlu tengok shadow. Tengok body sahaja. Tengok body sahaja. Pattern betul shadow tidak memainkan peranan untuk reversal tersebut. Sebab kita nak tengok body. Okay? Sebab apa? Sebab body itulah yang menentukan berapa orang tengah lagi ramai buy atau lagi ramai sell. So kalau contoh dekat UJ sekarang ni, okay, so kita berada di resistance dan kita nak tunggu yang ini. Pattern ni 3 lah, 3 candle, 3 inside down. Okay, sebab yang pertama tidak cukup untuk menjadi engulf. So kita akan tunggu yang kedua, iaitu yang sekarang ni kita akan tunggu dia turun lebih besar, lebih jauh berbanding candle yang hijau, maka barulah kita boleh sell. Kalau tidak, tak boleh lah. Okay, kita akan tunggu kat situ. Okay, so yang ni kita boleh tunggu kejap lagi. Kalau nak standby, boleh standby lah UJ. Okay, ya, saya cari yang lain. Yang lain tak ada lah. Gold lagi lah, sideways habis. Okay, GU masih tengah menaik. Euro USD tu mungkin dah tak boleh juga. AUD tengah sideways. So tak ada pattern lagi. Euro USD tu lah lebih kurang dah. Cuma kita tengah tunggu pattern ni tak siap sebab candle hijau tu masih lagi besar. So kita tak galakkan sell lagi. Okay, so melainkan candle merah ni boleh turun dan lagi besar daripada candle hijau untuk mendapatkan engulfing. Dan baru cantik lah. Baru kita boleh sell dekat Euro. Okay, setakat ni tu je yang ada. Ada satu dekat Euro dan ada satu dekat UJ. Lain semua tak ada lagi lah. Sebab lain semua masih belum berada di kawasan SNR yang
kita nak. Dan contoh GU dia dah tembus. Okay, kita tadi tu kita anggap kita punya mindset kita nak sell dekat 1.13, tapi dia sekarang ni dah tembus. So kita biarkan dahulu. Okay, untuk GU. Untuk AU market sideways. Sendu. Hari ni AU Australia sendu. Naik turun tempat sama. So tak payah entry. New chef sebenarnya masih lagi sideways, sangat-sangat kecil sideways dia. Okay. Sangat-sangat kecil. Tak boleh nak sell, tak boleh nak buy, kat situ je. Dan UCAT. So UCAT dia masih tengah menurun, belum habis. Belum cecak SNR lagi lah. Masih tengah menurun lagi. Okay, kita akan tunggu dia turun sampai di 1.32. Dan kalau dapat dia berhenti, barulah kita cari buy kat situ. Kalau let's say gold sideways. Gold sideways. Tak ada. Kalau nak pun kita akan sell dekat 1940. Tunggu dulu. Okay. So semua kita dah bagikan. Tinggal nak tunggu je. Kalau ada currency pair yang kamu nak saya tengok, bolehlah bagi tahu juga. Macam tadi yang Euro JPY ni tadi tengok. Okay, so masalah Euro JPY sideways. So tak cantik jugalah. Kita nak dia berada di penghujung trend. Dia tengah sideways lagi. Belum nak nampak turun. Tapi kamu boleh nampak lah shadow. Tapi shadow ni tak cantik sebab sepatutnya shadow tu berada di atas. Sebab dia macam ni kita nak kat sini. Cantik. Dan naik turun. Yang kita nak. Okay, bukan dia naik turun, tunggu shadow kat bawah. Tak jadi sebab dia akan jadi sambung naik lagi. EJ Euro JPY. Euro JPY. Oh, dia dah sampai kawasan yang macam nak berhenti. Okay, macam nak berhenti. Saya tengok history. Oh, jauh juga history. Tapi berada di kawasan yang sangat cantik lah. Okay, tadi tu kita tengok high yang tadi tu kan. Okay, so sini memang ada kawasan resistance. Okay, so tapi agak jauh lah. So apa yang kita akan buat ialah sebab masih belum ada pattern, kita kena tunggu. Dah sampai resistance. Betul, cuma okay, candle dia masih belum tunjuk signal reversal lagi lah. Masih baru start lagi. Okay, nampak sini dia dah start sideways dia. Okay, dia dah naik turun, dah jadi sideways, dah jadi W dengan M dia tu. Okay, tetapi belum lagi lah, kita nak tunggu candle merah lagi besar daripada candle hijau. Sekarang ni dia lebih kurang sama saiz, dan sekarang ni pula memang tengah candle hijau pula. So sangat tak cantik lagi. Belum lagi. Belum lagi candle hijau. Okay, so tak boleh lagi. Kita nak ada candle merah. Yang ini pun dia nampak macam W bukan M. Okay, kita akan tunggu triple top. Okay, so top pertama, top kedua dan top ketiga. So mungkin kita nak tunggu triple top lah. Okay, so kalau triple top, kita akan nak tunggu trend line dia, iaitu di sini. Okay, pada line chart nampak lah trend line dia. Okay, neckline dia. Okay, neckline yang ini kita nak dia bila dia turun lagi sekali tu, dia kena tembus kawasan ni. Kalau dia tembus, barulah sedap kita punya sell. Kalau tidak, tak boleh lagi lah. Okay, sekarang ni pun yang ini belum siap, kita biarkan dahulu. Masih belum ada signal lagi di situ. Okay, so ada apa-apa lain lagi? Pair lain yang nak tunjuk, boleh tunjuk. Saya boleh cuba buatkan. Last WTI. Okay, WTI. Ke dengan minyak ni. Minyak mana minyak. WTI tengah berada di resistance. Okay, good news. Dia berada di resistance. Problemnya is hari ni memang kat situ je. Tak cantik. Dia cantik macam ni.
Dia turun, naik balik. Okay, cantik lah. Okay. Tapi untuk hari ini, dia kat situ je. Maksud dia tengah compression. Dia kat situ je. Masuk orang pun, trader pun macam, nak buy ke nak sell lah? Nak sell ke nak buy lah? Kat situ saja untuk hari ini. So, movement tidak begitu besar. Alright, so kalau kat sini tak boleh nak tunggu reversal pattern, kita buat pending order je lah. Lagi senang. Sebab dia tengah compress. So, tak ada movement dia. Tak nampak cantik. Kan? Kalau macam yang sebelum ni nampak. Okay, dia punya engulfing tu. Dia keluar engulfing. Alright, so next candle tu kamu entry. So bila dah sell tu, berapa jauh? Kamu target sampai sini maksimum. So, dia tak sampai, atas sikit je. So, kena tutup kat situ. So, bila tutup situ, dia pop naik balik. So, sebenarnya sini keluar engulfingnya. Cuma tak jadi. Okay, sebab lagi pun pada jadi tu pun at ujung market. So, tak ada movement. Ya, ada soalan tadi. Kalau lepas candlestick pertama engulf, terus saya maintain sell, boleh juga. Boleh. Tapi selalunya dua candle lah engulf tu. Dia akan ambil dua candle. Satu dan dua. Sebab engulf dia kena makan candle yang sebelumnya. So selepas dua candle tu siap masuk kat sini, candle ni satu dan dua, dia engulf tu dia satu set. Satu set ni is engulfing. Okay, so bila dah jadi candle seterusnya baru kita sell. Right? Tapi sebabkan ni di H1, kalau kamu tukar ke time frame yang lebih kecil, okay, engulf dia akan berlaku lebih cepat lah. So kalau kat 30 kita dapat 3 inside down. Okay, kita akan dapat ni, 3 ni, 3 inside down. So nampak, tadi entry kita kat H1 kat sini. Ini H1 punya entry. So, entry 30 minutes, kita kat sini pula. Nampak, kita lagi cepat. Okay, so let's say saya tukar kepada 15. Ingat kat 15 pula. So, 15 punya cacah marbah. Kita nampak double top saja. Dapat M dia saja. Tak nampak. Engulfing dia jadi apa tu? 3 inside down, 3 inside down lah kat sini. 3 inside down kat sini sama maknanya entry point 15 dengan 30 minit pada tempat yang sama. H1 je lambat sikit. Okay, so bila kita dah tahu ada SNR tu, kita tukar kepada time frame yang lebih kecil. Waalaikumsalam Jaril. Kita kira retrace sedikit dan turun. Dia akan ada retracement sedikit tu. Kalau dapat tangkap terror lah. Sebab movement dia tak banyak pun retrace tu. Selalunya lepas reversal ni dia akan naik sedikit. Dia akan retrace sikit je. Okay, selalunya dalam 10 pip, 20 pip. Lepas tu pop, tembun terus. Okay? Itu maksud dia lah. Sebab selalu kalau cari angle, kalau kita apa tu? Entry base kepada reversal pattern, selalunya kita pattern siap saja, candle seterusnya keluar, kita terus masuk. Kita tak tunggu sebab candle tu retracement pun tak banyak. Okay? Okay, apa lagi? Hari UJ tu macam dah nak siap. 3-4 minit tapi sebab senting nampak. Dia masih belum tak cukup syarat lagi. Okay, syarat dia tak cukup sebab dia masih tidak melepasi, body dia tidak melepasi candle bull ni. So, momentum masih tak cukup. Tukar 30 minit pun nampak. Nampak. Dia punya bearish candle tu dia naik balik. Maksud, ada buyer dah push dari bawah. Okay, nampak ada buyer push. Kalau tukar M5, nampaklah story dia. Tu, buyer dah start push. Sini dah jadi 3 set up. Tak boleh lah. Tak boleh nak sell. Okay, so biarkan dulu. Bukan abaikan langsung lah. Biarkan dulu. Okay, selagi dia tidak lepas bawah candle hijau ni, tak boleh enter. Okay.
Ada apa-apa lagi? Hari ni ramai juga, cuma semua orang masuk lambat. Ramai. 10 orang. Tapi semua masuk lambat. Okey, ada apa-apa lagi soalan yang nak ditanya berkenaan dengan kinetic reversal pattern? Saya bagi masa 3 minit untuk tanya. Ya, itulah tak perasan. Maknanya kamu tak tengok pin message ya dalam grup. Setiap hari pin message. Ya, setiap hari yang ada live ni pukul 8.30 malam tu. Malam 8.30 malam tadi saya pin lagi message. Mesti tak tengok. Okay, so kepada trader yang berada di KL, Selangor area, ada kemungkinan office sebenarnya dah siap renovate. Okay, so sekarang ni kita tengah masukkan perabot. Mungkin paling awal, tak boleh cakap paling awal. Mungkin bulan depan kita dah boleh start guna lah. So siapa trader area KL, area Selangor yang nak datang office, bolehlah datang. Okay? Nak datang secara personal coaching ke, nak datang kelas ke. Okay? Kita akan buatlah JB JB, oh JB. JB. Kita tengok dulu kita nak kena buat kelas seminar kalau boleh dapat. Kalau hotel benarkan kita buat kelas. Sebab nak tengok berapa packs yang kita boleh buat sekali masuk. Sebab mungkin setting akan tukar, maknanya setiap meja tu dijarakkan seorang satu meja. Contohnya, jadi macam kelas sekolah pula. Seorang satu meja. Lepas tu waktu makan mungkin kita akan diasingkan. So, saya nak kena tanya bank pula. Saya nak kena tanya hotel macam mana set up dia. Okay. Izzuddin, kamu JB mana Izzuddin? Makan belaga peha tak? Makan boleh, makan ada kat bawah office ada banana leaf, seberang jalan ada mamak. Okay, kalau rasa tekak Mak Saleh, kita makan western kat dalam mall, boleh, tak ada masalah. Laga-laga peha ni duduk sebelah-sebelah dah ni, bukan duduk depan-depan. JB pun saya dah lama tak pergi. Paling last saya pergi JB, saya buat kelas kat mana? Dekat Free Trade Zone tu, apa nama hotel tu? Keluang. Oh, kerja kat JB. JB kita buat kat Times, apa tu? Berjaya punya hotel masa tu. Apa saya lupa nama dia. Ada pernah buat last class tu saya buat situ. JB pun saya masih tengah mencari hotel yang best. Sebab banyak yang tak best sangat. Crystal pun mungkin menjadi pilihan. Kalau budget HQ melepaskan, Crystal pun cantik juga. Tiara Hotel. Oh, dulu saya ada buat dekat apa Golf Resort. Apa nama lupa Golf Resort tu. Itu agak style old school juga lah tengok. So lepas dah tak jadi dah tak jadi buat dah kat situ lagi. Tak cukup modern, tak boleh. Dia kena tempat yang modern sedikit. Jadi saya cari, tak apa, jangan risau. Kalau tak dapat hotel, saya cari venue yang memang buat kelas. New York Hotel. New York pun ada orang cakap juga. Jadi saya check. Lama tak pergi JB. Okay. Ada apa-apa lagi soalan?
Aduh, candlestick tak banyak sangat lah. Candlestick, okay, sebab technical apa-apa technical ni semua kita banyak banyak apa ni? Banyak practice. Kena banyak practice lah. Okay. Kat JB, mana lagi? Itu M-Suit. Ada satu M-Suit. Saya tak silap saya pergi M-Suit. M-Suit pun okey juga buat kat situ. Dia ke dalam sedikit. Hotel dia. Tak ramai orang. Tapi facility dia nampak tua sedikit. Double tree. Oh, double tree KL best. Mungkin boleh saya buat double tree sana juga. Sana pun ada double tree okey lah. Sebab double tree KL saya dah selalu buat. Sonok. Orangnya pun sampai dah kenal. Double tree modern. Boleh, boleh, boleh. Tapi saya usulkan kepada HQ lah. Untuk buat dekat JB. Tapi HQ tak boleh turun juga. Tak boleh turun. Tak apalah. Saya buat seorang pun tak apa. Tapi saya cuba usulkan. Untuk JB punya. Tengok macam mana bulan 9 ke bulan 10. InsyaAllah saya tengok. Mana yang sesuai. Dan kita akan buat lah. Kita akan bagi tahu apa syarat-syarat ni untuk join apa semua. Kita buat sehari ke 2 hari ke. Okay. Sambil tu kamu jadilah IB kat JB. Kamu jadi IB pertama. Siapa yang masuk kelas semua kamu balon. Guna link kamu. Hanya menjadi IB pertamanya. Ha. So apa-apa semua senang kamu jaga. Merchandise kamu jaga. Ha. Mana tahu siap-siap hari bulan boleh dapat office kat sana. Pahang. Pahang kena pergi Kuantan lah. Pahang kena pergi Kuantan. Kuantan tak pernah buat lagi. Kuantan saya tak pernah masuk lagi. Kalau Pahang saya pergi sampai Temelloh je. Pergi Temelloh, Patin balik. Jarang saya masuk sampai Kuantan. PGU asyik kat retracement je. Asyik kat resistance je GU ni. Mana GU tadi. Dia main-main. Dia dah break. GU dah break resistance lah tu. Mana GU dia dah break. Biar dia naik lagi. Besok tunggu. Dia nak nampak break lah tu. Ni sebab base pada analisis hari ni. Analisis hari ni dah break. Base pada analisis hari ni sebab ni big round number. So dia dah break big round number tu. So apa yang kamu boleh buat, tunggu besok, tunggu dia retrace. Ya, saya ambil yang ni kosong. Letak 131. Okay, so dia kan hari ni dia break kan. So hari ni biar dia break. Besok dia retrace di atas. Senario dia, dia kena retrace di atas. Okay, kena retrace ke atas 131. Baru kita boleh sambung buy. Okay. Dan target 1317. 70 pips. Okay. Itu target dia lah. Tengok goal sideways. Hari ni tak ada apa kat goal. Semua orang kena scam kat goal hari ni goal sideways. Kecil je goal hari ni. Malu. So goal abaikan dulu. Tak boleh nak buat apa. Dia dah pening. Kejap suruh naik, kejap suruh turun. Dia dah sideways. Bila boleh makan besar. Nampak? Mari hari ni sideways. Walaupun nampak besar 250 pip, tapi dia sideways je. Okay. Sideways kat sini. So, sebab dia masih belum break resistance ni, so kita tak boleh cakap market tu tengah menaik lagi lah. Walaupun kat sini dah nampak cantik. Okay. Dah nampak low, higher low, higher low. So, kita tunggu besok. Okay. Biar dia naik. Malam ni biar dia naik. Sama macam GU tadi. Retrace di atas. Baru kita boleh buy. Okay. So, baru nampak cantik kita punya buy tersebut. Okay. Right. So, masa pun tinggal 5 minit je tu. Tadi. Dia dah warning. Okay. So, kalau apa-apa nak tanya, boleh je tanya dulu. Kalau tak dapat, tanya je nanti dalam group. Tanya kat PM. Okay. Nanti video malam ni saya akan upload. Kalau paling cepat malam ni, ikut standard saya besok pagi lah. Sekali dengan analisis besok. Okay. Sebab nak kena convertkan dulu videonya. 5 minit. Dia dah warning dah tadi.
parking tepi dulu, minggu depan masuk. Sebab hari ni pun dah hari Khamis dan Jumaat. So kita sebenarnya tak galakkan entry. Selalunya hari Khamis dan Jumaat ni adalah untuk tutup position. Itu sebab market dia akan start slow sedikit sebab orang dah close position di mana tak ada entry lagi. So bila tak ada entry, market nak move guna siapa? Itu maksudnya lah. Okay? Mana video hilang? Dah habis ke? Belum. Okay? Itu maksudnya lah. UCAT satu. Oi, sempat lagi dia menyelit. Last. UCAT. Oh, dia dah break. Bagi dia retrace naik lah. Break up. Bagi naik sikit retrace. Dan baru sambung sell. Okay, so UCAT. Yang Canada masih strong lagi lah. Canada masih lagi kukuh. Okay, boleh tengok sebelum ni pun agak kukuh lagi. Masih lagi kukuh lah berbanding dengan dolar. Okay, so sambung sell lagi UCAT. Just tunggu dia naik sedikit dahulu lagi selamat. Sebab kalau nak sell sekarang ni dia dah terlalu rendah. So tak shock lah kalau nak sell tu. Yeah. Okay. So sampai sini je lah. Cukup dah dia. Okay. So kalau ada apa-apa, tanda-tanda minggu depan masuk. Lah awal minggu lah masuk. Bukan hujung minggu. Hujung minggu tutup trade. Awal minggu lah baru kita masuk. Okay, so terima kasih semua yang join. UJ cikgu tak jadi universal ke? UJ. Tu dah jadi dah? Boleh masuk. Dia sebenarnya tak cukup tapi sebab body ni boleh lah. Kita ambil discount lah tu. Boleh lah tu. Okay, boleh lah. Kalau nak masuk untuk hari ni sampai besok. Cantik juga. Besar juga ni. Okay, so nampak tadi reversal kat sini. Just dia ngam-ngam lah. Boleh lagi kita boleh cakap ngam-ngam lah kat situ. Kalau nak masuk, boleh masuk. And hold lah sampai hari besok. Dan baru tutup. Okay. Sebab rasa dia naik, dia turun pun sampai low hari ni sajalah 1.106.6. Tak banyak pun. 20 pip. Sambung besok sikit. 106.5. 5.4. So 40 paling jauh lah. Okay, so tak banyak sangat movement dalam 30 pip, 40 pip gitu.